al-fawaid al-ilmiyah wat tarbawiyah wal lataif. Kita korek mari 10 faedah dari sudut faedah ilmiah dan juga faedah pendidikan dan juga kesenian kehalusan susunan Al-Quran itu. Para pelajar sekalian, kita mula dengan ayat yang pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Nah, ini kita dah hitung dulu. Surah Fatir di antara surah yang dimula dengan Alhamdulillah. Berapa surah ada dalam Quran? Surah yang dimula dengan Alhamdulillah. Jadi ulama tafsir ni tak cakap dah sini sebab kita bincang panjang dalam sabak dulu. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala puji dia sendiri. Allah puji dirinya, zat dia yang maha sempurna, yang maha agung. Dialah yang menciptakan langit dengan bumi. Bila kata kita ni, kalau tak nak cakap panjang, kita sebut yang besar cukup. Sebut langit dengan bumi, termasuklah semua isi dia. Yang di langit tu isi dia malaikatnya apa benda. Cakrawala. Ia di buminya bukit bukau manusia. Mudah ya. Cakap yang besar. Sebab itulah kata di ahli falsafah, kullu syai'in fi jawfil faraq. Ini pasti setiap benda tu duduk dalam benda hak kosong tadi. Maknanya langit isi dia ada, bumi isi dia. Tak cakap banyak. Tapi kalau kata Allah Taala yang menciptakan malaikat, Allah Taala yang menciptakan bintang, Allah Taala ciptakan matahari, panjanglah pula. Langit dengan bumi, mana belah atas belah bawah, habis. Jadi ada kalanya kita nak bagi tahu benda besar, cakap benda besar aja, yang kecil termasuk dalam tu belakang. Yang kecil termasuk di bawah dia. Yang kedua, ismul malaikah wal malak. Bila kata malaikah dan juga malak. Yang kata malik. Kalau kata malikun jadi raja, malak jadi malaikat. Bahasa Arab ni mudah ya tuan-tuan. Tukar baris tak? Jauh lalu jarak dia. Malakun maknanya malaikat. Malikun jadi raja. Malak bila kata ismu al-malaikah, nama kepada malaikat itu dia kata al-malaku minal alukah. Perkataan malak ambil daripada alukah, wahya ar-risalah. Ar-risalah mana utusan. Kalau kata malaikat dan malak itu maknanya itu adalah utusan Allah. Makna dia sendiri itu utusan. Ja'ilil malaikah rusulan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, Allah jadikan malaikat itu sebagai rusul, sebagai utusan dia, perantara di antara Allah dengan makhluk-makhluk dia yang lain. Jadi kerja malaikat ni untuk melaksanakan arahan Allah Azza wa Jalla dalam pentadbiran langitnya dengan buminya. Dan Allah Ta'ala juga lantik malaikat sebagai utusan, membawa wahyu kepada Nabi-Nabi. Itulah kerja malaikat. Setiap malaikat tu ada jawatan dia sendiri. Kita belajar kan dalam Fardu Ain, Jibril menurunkan wahyu. Mikail, Israfil, Malakul Maut. Malakul Maut tu yang masyhurnya Israel. Tapi riwayat kata Israel itu tidak ada riwayat yang sanad yang jelas, yang sahih menamakan dia itu sebagai Israel. Yang adanya Malakul Maut. Tapi ulama kata bolehlah nak nama dia Israel juga, namalah. Sebab ada juga riwayat-riwayat tu. Yang ketiga, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin. Ulama kata apa ni? Isbat annal malaikata ajsam. Malaikat itu berjisim. Bukan sekadar ruh saja. Ruh tak ada jisim. Tak, malaikat berjisim. Sebab tu Nabi boleh tengok. Boleh tengok malaikat. Tengok tadi, Nabi tengok malaikat Jibril beberapa kali dengan rupa yang asli. Tengok di malam Mi'raj dan dia tengok juga di Mekah.
Nampak malaikat. Rupa asli 600 sayap. Allahu Akbar. Itu malaikat. Malaikat ni berjisim dan perwatakan dia sangat taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah kata la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Taat, tak pernah derhaka kepada Allah Taala. Dan kenapa malaikat itu banyak sayap? Kenapa dia sebut uli ajnihatin? Kenapa banyak sayap? Dia kata isyaratun ila sur'ati tanaqqulil malaikah. Isyarat bahawa malaikat ni cepat dia punya pergerakan. Sekali dia buka sayap, apa langit. Dia kata apa? Liquwwati ajnihatihim. Kuatnya sayap dia tu laju sekali. Sebab itulah Allah Taala tak sebut malaikat yang ada kepala. Dia tak kata tak, ja'ilil malaikati uli ra'sin. Ada kepala. Allah Taala juga uli ajnihatin. Sebab apa? Sebab kekuatan malaikat tu duduk di sayap dia. Kelajuan dia tu. Laju. Awan ni, kita bawa air satu baldi pun bete'eh. Oh, Kelantan kata bete'eh ni maknanya tak larat lah. Letih bawa satu baldi, dua baldi ni. Bagaimana malaikat yang jaga awan yang begitu besar, berapa tan, berapa juta tan yang dibawa. Satu-satu awan yang bawa kandungan air tu. Oi, malaikat. Mana dia kuat dia tu, jaga dia. Yang keempat, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah tambahkan kepada makhluk dia apa yang dia kehendaki. Kata di ulama, anna Allah Ta'ala faddala al-makhluqat. Allah Ta'ala lebihkan setiap makhluk tu ke atas yang lain. Ada yang lebih, ada yang kurang. Itu biasa dah. Malaikat pun ada yang lebih. Jibril ketua dia, ada yang biasa. Ada malaikat 4 sayap, ada malaikat 600 sayap, ada yang 2 sayap. Berbeza-beza. Manusia sama juga. Ada orang yang besar, ada yang kecil, ada gagah, ada lemah, ada yang ingatan kuat, ada yang lupa kuat, macam-macam. Kita kawan. Belajar sekali, sekolah sekali, tapi waktu peperiksaan dia yang dapat A, kita dapat C. Nah, tak sama manusia pun. Ahli ibadat, orang ni kuat solat sunat, projek mega tak pernah tinggal, yang seorang lagi bermeg. Allahu Akbar. Jarang-jarang jumpa dia solat sunat. Nak kata apa? Baik. Yang kelima, ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum. Ingat nikmat Allah Ta'ala ke atas kamu. Wusifatin ni'matu bi'alaikum. Nikmat ke atas kamu. Tuhan tak kata kepada kamu. Tadhakkur, nak suruh mu ingat, mu hidup ni nikmat Allah Ta'ala anugerahkan ke atas kamu. Bila kita ingat, ya tarattabu alaihi syukru, supaya kamu syukur. Kalau setakat ingat saja tak syukur, tak ada faedah juga. Ingat, syukur. Macam kita juga, kalau kita tolong orang dah, kita tanya, ingat ke? Awak ingat ke saya? Ingat. Tapi awak tak peduli. Apa faedah? Dia ingat kawan ni tolong awak, hormatlah ke dia. Itu maksud. Mu ingat Allah Ta'ala bagi nikmat pada kamu, ingat. Habis solat sunat, lupa juga. Ibadat, terlupa juga. Kita kata, ingat buat apa macam tu? Ingat tak ingat, dia panggil. Ingat lupa. Lah. Allahu Akbar. Yang keenam, masa ayat yang sama. Ya ayuhan nasu zkuru ni'matullah. Pentingnya mengingati nikmat. Karena itu Allah mula dengan ya ayyuhan nas, manusia. Li'anna ma suddira bin nida. Mana-mana ayat yang Allah Taala mula dengan ya, seruan menunjukkan pentingnya apa yang diseru itu. Ya ayyuhan nas, uzkuru ni'matallah. Manusia.
Sebab apa dia guna manusia sini? Dia tak guna ya ayyuhallazina amanu. Sebab semua yang kafir, yang beriman, yang berimannya, yang kafirnya, yang baiknya, jahatnya, semua tu hidup di bawah nikmat Allah Taala. Mu kena ingat. Mudah-mudahan mereka insaf. Sebab itu dalam Quran ni para pelajar, kalau seruan umum Allah guna ya ayyuhan nas. Ingat ni. Kalau seruan umum dimula dengan ya ayyuhan nas. Kalau seruan khas, hukum, tegahan, larangan, Allah mula ya ayyuhallazina amanu. Orang beriman, aqimus salah. Sebab apa? Sebab orang berimannya dengan kata. Suruh buat kafir, suruh buat apa, dia kata aku kawan mana aku percaya. Tapi apabila Allah nak suruh berfikir, dia guna ya ayyuhan nas, manusia, ingat. Biar mereka berfikir, mereka masuk Islam. Bagi kita orang sudah beriman, memantapkan kekuatan jiwa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayuhan nas, termasuk semua kafir, Islam, kena kena dengar belaka. Yang ketujuh, wa in yukazzibuka, ayat terakhir tu. Kalau mereka dustamu, hei Rasul, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ini bayanu inayatillahi. Ayat ini menyatakan bagaimana Allah memberi perhatian besar menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi susah hati dengan sebab pembohongan, pendustaan kaum dia, Tuhan kata Muhammad, faqad kudzibat rusulun min qablik. Jangan susah hati. Rasul-rasul belummu sudah pun melalui proses tribulasi, mihnah, ujian ini sudah mereka lalui. Jadi kamu juga akan lalui jalan yang sama. Jangan susah hatilah. Allahu akbar. Yang ke berapa dah kita? Yang ke-8. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalha wa ma yumsik fala mursil. Maknanya hak mana Tuhan nak bagi tak ada siapa boleh sekat. Yang mana Tuhan tak nak bagi tak ada siapa boleh bagi. Para pelajar tanda zakarallahu taala fi hadhil ayat. Ayat ini Allah Taala sebut infirad, ketunggalan Allah Taala dalam mentadbir, memberi dan menyekat. Tak ada siapa boleh lawan. Tuhan tak bagi, aku minta dengan orang lain. Hei, cakap mana ada minta dengan orang lain. Siapa yang kau nak minta? Siapa yang boleh beri? Jawabnya tak ada apa boleh beri. Allah. Jadi oleh kerana Allah Taala kuasa penuh, maka menjadi kewajipan kepada kita berlindung diri kepada, minta perlindungan dengan Allah dan memohonlah hajat kita kepada Allah. Yang ke-10, yang ke-9. Ayat ya ayuhan nas zkuru nikmatallah. Manusia, ingatlah nikmat Allah Taala. Amrun bi zikri nikmatihi. Allah Taala arahkan sekali lagi ayat ini supaya ingat nikmat. Untuk apa? Supaya kamu bersyukur. Wahwa qaidul mawjud wa saydul ma'dum al-mafqud. Ini kata ulama. Syukur itu menjaga yang sudah ada, saydun menarik yang belum ada. Ini pentingnya sifat syukur. Tulis tuan-tuan, syukur menjaga nikmat yang sudah ada, yang sedia ada, dan syukur juga menarik nikmat yang belum ada. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah. Tak syukur, ada geng-geng kafir tak syukur pun, besar juga kepala, tapi itu untuk sementara. Sementara atas dunia ni. Lepas pada ni habislah dia. Nak gimana? Akhir ayat yang kita baca, para pelajar sekalian, ayat yang keempat. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Ayat ini menegaskan kepada kita
Jangan ada manusia menyandarkan rezeki itu kepada dia. Jangan. Apa yang aku pandai ini daripada kebijaksanaan saya. Lah. Anak dia cerdik. Oh, ini saya punya otak lah ni, genius. Kami berdua ni, isteri suami ni best student belakang ni. Sandar kepada kita lah. Kita sandarkan semua itu kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza min fadli Rabbi. Satu. Yang kedua dalam ayat ini juga, yang bagi insan iza asabathu dharra, apabila dia ditimpa kesusahan, jangan cari itu ini, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita tekan sangat-sangat para pelajar sekalian supaya kita sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa bertawakal kepada Allah, jangan mudah-mudah nak cari benda lain, jangan. Jangan duk ajar masyarakat ni, panggil tu, panggil ni, kan? Panggil jin, panggil syaitan, panggil lah Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga dalam ayat yang sama, masih lagi dalam siri yang yang nombor 10. Wujubu tahkimil kitabi was sunnah, wajib kita melaksanakan urusan arahan Allah Azza wa Jalla dalam bab hukum hakam. Wa ilallahi turja'ul, kembali kepada Allah Ta'ala segala hukum. Halal haram, baik buruk, kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, tamatlah kita 10 perkara perbincangan kita ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat dalam surah Fatir. Saya